Yes! Woi. Selamat datang ke Fakulti Kaki Lima, di mana korang dipersilakan untuk relax, chill sebab kita nak belajar tentang teori muzik. Now, kalau korang baru first time datang sini dan tak tahu apakah itu Fakulti Kaki Lima, ini adalah satu program edutainment di mana kita lepak-lepak chill sambil tu kita belajar tentang perkara-perkara asas dalam teori muzik. Saya rasa benda tu penting. Kita belajar perkara asas sebab kita nak semua orang celik muzik. Orang dah celik IT. Now orang celik muzik. Dan at least kita nak korang boleh baca block chord chart dan juga benda yang paling penting adalah lead sheet. Tak boleh baca macam profesional yang dekat orkestra tu banyak sangat toge tu, tak apa. Tak apa bang, tak apa dik. Tapi boleh baca lead sheet, itu penting sebab korang boleh tulis balik muzik yang korang main. Lagipun lead sheet sekarang ni kita lagi banyak pakai lah berbanding dengan skor-skor yang macam dekat orkestra tu. Sebab kita dah main modern music kan, jadi dia lebih simple dan lebih cepat. Dan kita nak korang boleh tulis muzik yang korang main dan juga korang boleh orang kata baca muzik-muzik orang lain. Daripada situ proses berkarya kita tu akan lebih orang kata mantap lah, lebih mapan dan kompeten. Itu dia. Macam government punya program dah aku rasa. Okey, hari ni kita ditemani oleh Rasta Syndicate. Diorang dah join kita selama beberapa episod dan diorang akan terus lagi untuk beberapa episod. Dan kalau korang ada soalan tentang kita punya topik-topik, yang saya rasa sekarang ni topik kita tengah best ni, dipersilakan untuk membuat pertanyaan di ruangan komen. Dan kalau yang ada di sini, yang ini semua yang dekat ni lah, dekat YouTube je kan. Yang korang ni ada mic, tolonglah tanya soalan. Mic tu tak laku daripada semalam. Okey. Kalau korang ada buat apa-apa postingan, sama ada gambar, video ataupun story di social media, gunakan hashtag Fakulti Kaki Lima sebab kita nak semua orang lepas ni, kalau guna hashtag tu dan kita jumpa all this material lah. Jadi semua orang pun boleh belajar music sama-sama. Okay, so korang dah ready? Ya, diorang dah ready. So hopefully korang di rumah pun dah ready. Make sure ada pen dengan kertas, digalakkan untuk ada benda tu sebab korang kena jot down banyak note. Ni kira kita dah belajar lah ni. Fakulti Kaki Lima lah tapi itu yang lagi best. Kita lagi santai. Dia tak serius sangat. Saya pun pakai baju Melayu je gini. Kita tak pakai baju dengan bow tie ke, dengan tie ke. Baju batik ke kan. Formal sangat kan. Okay. Sembang-sembang banyak pula. Kita nak hari ni sambung kita punya episod sebelum ni kita dah belajar mengenai minor scale. Tapi natural minor lah. Hari ni kita masih lagi mengenai minor scale tapi variasi yang kedua. Kiranya natural minor tu yang normal, yang asas. Sekarang ni kita variasikan dia lagi. So saya bagi dengar dulu. Saya akan mainkan di piano. Korang dengar apa beza. Saya akan main 2 kali. Kali pertama adalah natural minor. Kali kedua adalah harmonic minor. So this is natural minor. Okay. Now, yang kedua, ini adalah harmonic minor. Sound familiar? Ke tak familiar? Itu contohnya kalau kita pakai natural minor. Sebenarnya kebanyakan lagu-lagu Melayu ini satu benda juga. Orang Melayu ni dia sebelum tu kalau korang perasan bunyi dia macam Arabic sikit kan? Arab lah. Jadi orang kita ni kan lagaknya tu macam nak jadi orang Arab. So kita punya music pun ada benda-benda tu. Kita punya music ni sangat common, orang-orang kita ni pop ke apa ke semua banyaknya pakai harmonic minor. So dia sangat common. Dia dapatlah bunyi-bunyi sedih, nak kata Arab tak Arab, tapi dia dah jadi benda tu tak salah pun. Sebenarnya tak salah, tak betul. Dia dah just jadi sebahagian daripada kita punya cara hidup dan kebudayaan kita dah. So memang lagu kita sangat banyak pakai harmonic minor ni. Now saya tulis contoh note dia. Kita akan ambil natural minor balik supaya kita senang untuk refer. So kalau natural minor, this is A minor Scale A minor. Natural. A, B, C, D, E, F, G, A. Okay. Now, ini adalah note pertama, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. So dia ada satu oktav lah. Okay. Dia mesti kena ada satu oktav. Now, A harmonic minor. A, B, C, D, E, F, G, A. Okay, saya tulis juga nombor dia. Secara kalau belajar dekat kelas muzik apa tu orang kata fakulti yang universiti dia akan ajar A natural minor, you raise the seventh note. Oh my god, seventh note. No. So maksud dia adalah sharp 7. So in a way dia adalah G sharp. So we raise, tu dekat mana sini ya. Raise 7 note. So, kita akan main dia A, B, C, D, E, F, G sharp A. So, bunyi dia. So, bunyi G sharp dengan A ni sebab dia half tone je. Jadi, bunyi dia rapat. Ini ni. Kalau natural minor, tu kan dia jauh kan. G, A. Tapi kalau harmonic, G, A. So, kalau kita dengar musician yang di-train telinga dia dan kalau kita dah biasa dengan mendengar scale-scale ni, kita akan boleh tangkap, oh 7 note dia ni dia naikkan. So, maksudnya ini harmonic minor. Itu yang kalau orang tengok macam, otai siut dia ni, dia boleh tahu pula pakai apa key kat sini semua tu. Dah sebenarnya semua orang pun boleh belajar benda tu. Tinggalnya kita tahu ke tak, lepas tu kita praktik ke tak, benda tu je. Sebab macam saya cakap sebelum-sebelum ni, kita yang main muzik ni, kita kena melihat bunyi-bunyi tu, tapi kita melihat dengan telinga. Kita bukan melihat dengan mata. Itu visual punya orang. Musician, dia kena melihat dengan telinga. Jadi bila kita saya tak tahu kalau orang lain, tapi untuk saya, bila saya dengar muzik tu, dalam kepala saya ni dah ada visual dah. Dah gini dah. Jadi, bila saya dah nampak benda tu dalam kepala ni, baru saya tahu, oh dia ni main gini, dia main ni. Oh, instrumen ni pula. Oh, chord ni dia pakai. Itu. Tapi kita kena belajar lah. Bila kita ada tools tu, baru kita dapat tahu. Oh, ini key yang ini. Oh, ini dia pakai time signature begini. Key signature itu, ini, itu. Now, bila korang dah ada ilmu, dah follow episod kita daripada yang first, hopefully korang dah ada lah. Korang dah ada berusnya, korang dah ada dia punya paletnya. Now korang dah boleh paint korang punya music. Sebelum ni kita pakai ambil je apa yang ada, kita campak. Now kita dah belajar tools yang proper. Kan? Okay, so perbezaan antara natural minor dengan harmonic minor hanya pada note yang ketujuh. So dia sama ada ascending ataupun descending, maksudnya menaik ataupun menurun, tetap sama. Kalau natural minor, kalau harmonic minor, ya. Dan kita banyak pakai contoh saya bagi contoh kalau kita antara lagu yang menggunakan harmonic minor. Okay, this is A melodic A natural minor kalau saya main dekat seruling. Dengar pada note yang ketujuh. Now kalau melodic harmonic, dan kalau kita gunakan scale melodi, harmonic ni, saya asyik nak sebut melodi je kan, macam dah tak sabar nak masuk next episode. So hari ni aku dah boleh balik lepas next episode tu punya shooting. No, harmonic minor. Kalau saya salah sebut betul kan tau? Okay. Harmonic minor, kita gunakan nada-nada yang ada dalam scale tu dan kita bina jadi satu melodi. Contohnya. Okay? Boleh dengar kan? Wah, terima kasih. Itu contoh salah satu lagu. Macam saya cakap, penggunaan harmonic minor ni sangat luas kat lagu-lagu, especially lagu-lagu kita. Cumanya mungkin macam, bila dah belajar ni pun macam, lagu aku punya dalam harmonic minor. Kita dah banyak pakai dah benda tu. Cumanya tak tahu je sebelum ni. Now, bila kita, kalau tengok pada formula ni dia jadi A ke B, sekejap.
Ni dekat kita punya ni pun dah tunjuk kat situ 7th note tu kita naikkan. We raise the 7th note lah. So dia punya formula. Sebelum ni kita dah belajar formula untuk major scale and then natural minor. Now formula untuk harmonic minor. A ke B tone. B ke C semitone. Pandai. C ke D tone. D ke E tone. E ke F E ke F semitone. F ke G tak ada masalah. Now, this is special. F ke G ni, dia sebenarnya adalah 1 tone setengah. 1,5 tone. Macam mana saya nak tulis tu? 1,5 tone. Dia lebih. Saya tulis dia macam ni lah. Sebabnya F ke G 1 tone. But now kita dah raise kan the 7th note. So, dia jadi tambah lagi half tone. G sharp tu sebab F ke G. So, this is F. And then ke G, itu 1 tone. But now, dia dah jauh. So, F ke G sharp tu 1,5 tone. Now, G sharp ke A adalah semitone. Now, 1,5 tone tu kalau confused, 1,5 tone maksudnya 3 semitone. So, maksudnya kalau main dekat gitar tu, pergi ke fret sebelah dia, half tone. Pergi lagi sebelah, 1 tone. Pergi lagi 1. So dia kangkang sikit. So maksudnya ada 3 semitone. So kalau kata dekat piano tu, let's say ni G ke A. So lukis piano. Dia tulis Arab. Arab. Betul. Piano. Ni piano, bukan Arab. Okay. Ini G, ini A. Kita buat apa? F ke G. Okay, ni F, G, A. Now, kalau kita daripada F, naik ke sini, half tone. Pakai hitam. F ke F sharp, setengah tone. F sharp ke G, setengah tone. G ke G sharp, setengah tone. So, kita ada 3 semitone. That's why F ke G sharp. So, kita ada 3 semitone, maka kita anggap dia sebagai 1,5 tone lah. Dia lebih. Sebab kalau kita just ke F sharp, baru half. Ke G baru ada 2 semitone. 2 semitone maksudnya 1 tone lah. So ini adalah formula dia. Dan macam biasa korang kena buat homework benda ni. Sebab kalau setakat belajar dan tengok je saya meripik-ripik kat sini, dia tak jadi apa. Betul, jangan malas. Kena buat latihan dik. Belajar apa-apa pun dia mesti diamalkan. Kalau tak, benda tu tak lekat. Saya hanya boleh cerita. Selanjutnya adalah korang punya effort masing-masing. Ada soalan? Diorang okey. Diorang okey sebab lagu diorang tadi diorang dah cerita kat belakang kan. Dia kata lagu kita orang banyak dalam minor key. So benda-benda ni dah makanan diorang babe. Tak ada hal dah. Makanan dia. Makanan dia. Kenyang dah diorang dengan benda ni. Alright. So kalau tak ada apa-apa persoalan, kalau yang ada persoalan korang tulis je di ruangan komen. Kat sini diorang dah tak ada hal lah. Ini simple untuk diorang. So sebabkan simple, kita tengok persembahan diorang yang menggunakan harmonic minor scale ni. So kita jemput Rasta Syndicate untuk membuat persembahan. Let's go! Down on the street, happy people smile away under the sun, shining like a big orange valuable. Hey, stepping on the old tree, I'm looking around. Hey, you wasn't there. I can feel the love when you knock my door. I can feel the love by looking through your eyes. I can feel the love when you knock my door. I'm gonna miss your love, babe, while you walk out the door.
look, baby, while you were counting down. One more time, baby. I can feel the love when you knock my door. I can feel the love, baby, by looking to your eyes. Untuk pengetahuan korang, semua modul yang kita gunakan dalam Fakulti Kaki Lima diketuai dan dipantau oleh Profesor Madya Khairil Anwardin atau dikenali sebagai Profesor Budin daripada Universiti Malaysia Kelantan.